Jadi saya terus kepada keizinan janda, tadi anak gadis. Kita tengok bagaimana pula dengan janda, ya, boleh atau tidak seorang janda menentukan jodohnya sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim ini, Nabi sebut atun kahul ayyimu hatta tusta'mara walal bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhnuha. Typo lah kat situ. Wa kaifa idhnuha qala an taskut. Tidak boleh mengahwinkan wanita janda sebelum mendapatkan keizinannya, ya, atau perintahnya. Dan gadis itu jangan pula dikahwinkan sebelum dipinta keizinannya atau persetujuannya. Dalam hadis ini disebut dua, gadis dan janda. Jangan nikahkan janda melainkan dengan izin dan perintah dia. Perintah tu maknanya dia sendiri yang minta. Nah, jangan nikahkan melainkan dengan persetujuan dan dia minta. Kalau anak gadis, jangan nikahkan melainkan dengan izin dan persetujuan dia. Gadis ni dia mungkin tak minta pasal malu, kan gadis selalu dikaitkan dengan malu. Jadi gadis ni dia malulah nak suruh wali dia, pergilah tanya orang tu, rasa berkenan lah ke mamat tu. Gadis tak nak macam tu. Mungkin wanita yang sudah ada pengalaman, ya, boleh berkata begitu kepada wali. Tetapi yang gadis dia malu, jadi dia tidak akan perintahkan wali dia pergi. Dia akan hanya memberi persetujuan, ya, kepada calon-calon yang mungkin dibawa oleh wali. Lalu mereka bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keizinannya? Nak bagi tahu kita izin tu macam mana? Ya, jadi Nabi kata, jika dia diam, dia tak jawab apa-apa, maka itulah izinnya. As-sukut alamatur redha. Diam itu menandakan setuju. So, masa dulu akad nikah kita, siapa yang datang tanya, wali ataupun imam yang datang tanya, dia siap bawa borang sekali suruh sign, kan? Dia tanya macam mana, setuju atau tidak nak berkahwin dengan si Fulan bin si Fulan. Jawab apa? Jawab setuju. Jawab kuat ke jawab perlahan? Pakai mikrofon. Yelah, dah mikrofon ada depan kita, kan? Jadi semua orang dengar lah. Kita jawab setuju tu. Ada jawab yang, setuju dah lama dah nak kahwin sebenarnya, kenapa baru tanya hari ni? Ada jawab macam tu. Over you. Jangan jawab macam tu. Sebab kalau tak jawab pun tak apa, dikira setuju. Dengan syarat kita janganlah menunjukkan aksi tidak setuju. Kita tak jawab apa-apa, tapi aksi kita aksi tidak setuju. Contohnya macam mana? Menangis pun ada, kan? Menangis ni suka sangat pun menangis. Satu kali lafaz, kan, menangis sok-sek itu bukan tanda tak setuju. Tapi ada yang, yelah, menangis pasal dia crush dia mari sekali hari itu. Faham ke ni? Ex dia pemari sekali, jadi Allahu Akbar, yang tu dah 17 tahun tau, tiba-tiba kahwin dengan orang lain, jadi berlinanganlah air mata. Pun menangis juga, tapi mungkin dia bukan nak dah, dia dah okey, dia nak move on dengan bakal suaminya. Tapi itulah, jadi mengikut budaya kita lah, ya. Kalau budaya kita sign je dalam borang, maka menurunkan tanda tangan itu sudah dikira persetujuan walau mulut tak cakap setuju. Tanda tangan itu adalah consent by action. Cakap itu consent verbally. Jadi kalau hak tak malu ke, dahlah dia cakap setuju, pasain pun besar-besar. Dah gurau aja, bukan tak malu. Sebab ini bukan satu benda yang aib, kan, dalam masyarakat kita. Bila dah akad itu, tanda tangan. Sebab kita ni, orang masuk meminang pun sebenarnya dia dah setuju sama setuju dah. Ada tak lagi dah macam dulu-dulu orang masuk meminang, bawa segala barang, rupanya baru tahu, sudah dipinang orang, tak apalah, terima kasih, kita balik. Ada? Jarang, kan? Tapi dulu-dulu memang berlakulah, tapi jarang. Jadi kebanyakannya dah setuju dah.
Jadi kadang bila 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 pihak sini dah setuju dengan pihak sana, tarikhnya bila nak bertunang, berapa lama, apa nak bawa, berapa hantaran pun kadang-kadang tak bincang dah masa pertunangan, sebab dia bincang sama-sama dia, kan? Maknanya dari segi persetujuan itu banyaknya yang telah dilakukan lebih awal, ya. Jadi tidaklah ada isu yang Tok Imam datang bawa surat untuk kita tanda tangan, masa tu kita kata saya tak setuju untuk berkahwin. Pakai baju pengantin dah ni. Baju pengantin, makeup pengantin, kenduri, jemput orang datang. Sekali dia kata dia tak setuju. Tak ada kan macam tu? Kecuali drama pukul 7 tu adalah. Nah, yang tu tak kira. Ya. Kemudian macam mana pula dengan anak gadis yang tidak berwali, ya, iaitu mungkin anak yatim atau anak yang tidak diketahui maklumat bapa. Ya, jadi hari ini dalam surat beranak anak-anak, mungkin kalau cikgu-cikgu di sekolah dia perasan lah, ya, surat beranak anak murid. Anak murid ada namanya, ada tarikh lahirnya, ada status jantina, ada nama ibu, tapi sampai bapa tiada maklumat. Ataupun dia tulis maklumat tidak diketahui. Itu tandanya sama ada anak itu anak, dia memang selalunya anak tidak sah taraf lah, sama ada daripada perbuatan rogol, ya, yang lahir daripada perbuatan rogol ke atas si ibu, ataupun anak yang perbuatan zina ibu dan bapa biologinya, ataupun perbuatan-perbuatan khianat yang lain. Jadi di situ kita dah boleh nampak dalam surat beranak itu status anak. Ya, jadi kalau anak-anak begini dia nak kahwin, anak lelaki tak ada masalah sebab dia tak payah wali. Bila anak perempuan dia kena ada wali. Jadi siapa wali dia? Inilah yang saya sebut kategori terakhir wali tadi, iaitu pemerintah. Ya, pemerintah jangan pergi cari Perdana Menteri. Tak ada masa dia nak menikahkan orang hari-hari, ya. Dia adalah pegawai yang telah diberi tauliah untuk menjadi wali hakim atau wali raja. Dan kalau wilayah persekutuan dia mesti dilantik oleh Jawi. Kalau di Selangor dia dilantik oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi kalau dulu-dulu sehari sekali pun nak menikahkan anak yang tidak ada wali ni pun jarang-jarang, ya. Kebanyakan orang ada wali, tapi hari ini satu hari sampai berpasang-pasang. Ya, Allahu Akbar. Jadi kita pun tidak maklum sama ada anak itu mungkin anak mangsa rogol ataupun ada daripada zina. Ada juga anak yang sengaja maklumat bapa tidak diserahkan kepada Jabatan Pendaftaran. Sah, pernikahan ibu bapa sah, tapi bila nak daftar anak, maklumat bapa tidak mahu diserahkan kepada Jabatan Pendaftaran. Sebab apa? Sebab poligami. Ya, anak kepada isteri kedua atau ketiga atau keempat kerana perkahwinan poligami yang tidak didaftarkan. Jadi surat kahwin ibu ayah tak ada sebab tak daftar, kan? Kemudian ada yang memang bapa ni dia nak sorokkan identiti bapanya tu. Jadi dia tak nak dibinkan pada dia, dia tak nak memberi surat IC ataupun maklumat-maklumat bapa semua tidak mahu diserahkan. Jadi sebab itu Jabatan Pendaftaran kena tulis maklumat bapa tidak diketahui. Jadi bila kata tak diketahui itu tidak semestinya anak mangsa rogol atau mangsa zina sahaja. Mangsa zina, yalah, ya, perbuatan zina, ya, maknanya dia mungkin jadi anak yang ini. Ada juga wanita-wanita kita berkahwin dengan lelaki-lelaki yang tidak ada status negeri. Bahasa orang putih dia sebut stateless person. Ya, tidak ada, tak tahu dia ni negeri mana, tidak ada warga negara. Jadi orang macam gini dia tak ada lah pengenalan diri. Macam mana nak bagi kepada Jabatan Pendaftaran? Jadi kadang-kadang kesian pada anak-anak ni sebab perkahwinan ibu bapa sah, tapi anak itu menjadi anak tidak sah.
disebabkan maklumat bapa tadi tidak ada. Jadi kita orang perempuan kena jaga-jaga juga, kena tahu ilmu-ilmu perundangan ini, sebab akhirnya akibat dia besar kepada wanita dan anak-anak. Ya, dan banyak kes yang saya tengok keadaan ini berlaku secara tidak sengaja. Ya, dia tak daftar perkahwinan, tiba-tiba dia mengandung. Jadi bila mengandung dia kata tunggulah kita daftar lepas bersalin. Dia tidak tahu implikasi sebelum bersalin dan selepas bersalin itu besar. Ya, kalau sebelum bersalin daftar perkahwinan, anak tu nanti boleh daftar, dapat surat beranak, ada maklumat bapa, jadi anak sah taraf. Tapi kalau dia nak pergi daftar nikah selepas dia bersalin, dah anak tadi tidak mendapat status sah taraf. Ya, dan bila tak sah taraf ini macam-macam lah masalahnya. Ya, dan itulah dia beberapa perkara yang penting yang saya ingat mungkin beberapa isu yang kita bincangkan dalam fiqh munakahat ini yang saya perlu tekankan ke arah pemerkasaan wanita lah, antaranya itu.